Baiklah, berdasarkan video yang kamu tengok tadi, apa yang boleh kamu ceritakan kepada kawan-kawan? Saya tengok dia, saya tengok dia celup perak. Okey, dia celup span. Okey, lepas tu? Letak dalam botol. Letak dalam botol. Okey, lagi apa yang kamu nampak lagi? Saya nampak dia celup Okey. Okey, letak dalam bekas. Okey, jadi apa kamu rasa kita nak belajar? Bila isi air dalam bekas, kita akan belajar tentang apa tu? Kita akan belajar tentang isi padu. Apa dia? Isi padu. Kalau dalam bekas ada air, kita akan panggil dia isi padu. Okey, ukuran isi padu. Okey. Jadi kita akan mulakan kelas kita. Okey, dah keluar ke belum? Belum. Mana belum keluar. Kejap, dia lari sikit. Titik. Okey, dah keluar ke? Belum. Memang tak ada apa-apa. Kejap, mouse saya hang. Tak gerak lagi. Memang dia kena tekan switch kot. Bukan. Sebab tadi saya tarik PowerPoint ni, lepas tu dia hang. Okey. Laptop ni dah berat macam tu lah. Okey, dah ada dah? Dah. Ada tadi Dah, tapi dia keluar gambar Mu'alimah. gelap dah. Gelap. Gelap. Saya nampak gambar Mu'alimah. Tak dah. Sekejap ya. Saya nampak gambar Mu'alimah. Dia tulis presentation Mu'alimah Nadia Kamal Zaman. Dia tulis. Sekejap. Okey, dah ada dah? Tengok Dah. Dia sama je keluar macam Mu'alimah apa? Mu'alimah punya gambar sini ni. Okey, sekejap. Macam Mu'alimah punya gambar. Okey, dah keluar dah? Dah. Ada. Dah keluar betul, gambar betul. Okey, hari ni kita nak belajar tajuk sains bagi pengukuran. Okey, minggu lepas kita tak ada kelas, betul tak? Kenapa? Okey, bila kita tak ada kelas, Mu'alimah ada bagi kerja, betul?
Okey. Tajuk apakah yang yang kamu belajar secara sendiri pada minggu lepas? Ukuran. Ya, ukuran. Luas, betul, ukuran. Okey, apa itu ukuran? Ukuran ni maksudnya kita nak mengukur sesuatu benda. Okey, contohnya kamu nak ukur meja. Macam mana kamu nak ukur meja? Kalau kamu nak ukur ketinggian kamu, macam mana kamu nak ukur? Alat apa yang kamu nak guna? Sukatan apa yang kamu nak guna? Unit apa yang kamu nak guna untuk mengukur? Okey, dalam mengukur, hari itu kamu belajar tentang ukuran luas. Luas menggunakan unit apa? Luas menggunakan unit? Siapa ingat luas? Kamu tengok dalam gambar tu, luas kan dia nak ukur daun tu. Setiap kotak tu, gambar daun tu dia nak ukur luas tu menggunakan apa? Unit cm, betul tak? Cm luas, cm 2 kan? Dah tak ingat dah. Okey. Untuk hari ni kita akan belajar tentang isi padu. Kita nak ukur ukuran melalui isi padu pula. Hari tu luas, ini isi padu. Okay, apa itu isi padu? Kita tengok dulu objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran nanti, kamu akan dapat menyatakan unit yang digunakan untuk isi padu. Kemudian, kamu akan mengukur isi padu kotak lohong dengan menggunakan kubus yang berukuran 1 cm. 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Okey. Dan yang terakhir kamu akan menganalisis ukuran isi padu cecair menggunakan alat dan teknik yang betul. Okey, kita tengok dulu. Okey, siapa nak jadi kartun ini? Kartun yang rambut kuning, siapa nak jadi? Siapa nak baca? Kairi. Okey, Kairi cuba baca. Sarah, apakah itu isi padu? Okey, siapa nak jadi kawan yang rambut coklat? Kamu boleh terus baca. Siapa nak baca? Saya tak nak. Tak apa, dia lelaki pun boleh sebab lelaki pun boleh. Saya tak suka. Okey. Teruskan baca. Siapa tadi? Ni Alfa tu? Okey. Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Apa maksud isi padu? Isi padu ni maksudnya ruang. Okey, contohnya saya letak, kawan kamu ada bawa botol. Okey, sekejap. Sekejap ya. Okey, nampak tak saya? Okey, ini adalah botol. Okey, siapa ada bawa botol tadi? Ada sediakan botol ataupun kotak minuman? Ya, okey. Hari ni kita nak belajar isi padu. Isi padu ni dia melibatkan cecair. Okey, cecair ni lah benda yang cair. Air kamu ni cair. Macam air Iqbal. Iqbal suka minum air coklat. Maksudnya dalam kotak dia tu ada air coklat. Air coklat tu kita panggil dia cecair. Okey, sebab dia cair. Okey, ataupun kamu boleh menggunakan gas. Gas tu contohnya kamu tiup belon. Okey, kamu tiup belon, lepas tu macam mana belon tu boleh mengembang? Sebab ada gas dalam belon tu. Gas apa? Gas oksigen. Yang kamu tiup tu mengeluarkan gas, bukan oksigen, gas karbon dioksida. Dalam kamu punya belon tu ada gas. Yang dalam botol ni ataupun dalam kotak Iqbal ada cecair. Okey, kamu faham? Okey, ataupun pepejal. Okey, pepejal tu maksudnya macam ni. Kamu nampak tak bekas Malimah ni? Boleh isi dengan pepejal. Okey? Pepejal ni contohnya gunting, pensel,
Okey. Tisu. Itu kita panggil dia pepejal. Pepejal maksudnya benda yang keras. Okey. Kalau cecair, benda yang cair ni lah macam air. Okey. Dan satu lagi gas. Contohnya kamu tiup belon, kamu masukkan gas sebenarnya dalam kamu tiup belon tu. Jadi ketiga-tiga aktiviti itu dia adalah kita sebut sebagai isi padu. Okey. Kenapa dia kita panggil dia isi padu? Sebab dia mempunyai ruang. Okey, contohnya botol yang kosong. Okey, siapa yang ada botol kosong tadi? Wan Ryan. Okey, Wan Ryan dia ada botol kosong. Okey? Kemudian botol yang kosong itu kamu buka. Okey, kamu buka, kamu tengok dalam dia. Okey, tengok dalam dia. Okey, dalam tu kita panggil ruang. Kita panggil apa? Ruang. Sama juga dengan air kotak iris. Okey, air kotak iris dia adalah bentuk. Okey, bentuk kotak. Dalam dia tu ada ruang. Bila dia ada ruang, maka kita boleh isikan dia dengan air. Kita boleh isikan dia dengan pepejal. Dan kita boleh isikan dia dengan gas. Okey? Okay, contohnya kalau Mu'alimah pegang kertas ini. Boleh tak kita nak masukkan ruang, masukkan sesuatu dalam ni? Pepejal ke, gas ke? Kenapa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Ya, sebab apa? Sebab apa tak boleh isi air, tak boleh isi gas dan tak boleh isi pepejal pada kertas ini? Dia tak ada ruang. Bagus, sebab dia tak ada ruang. Okey, dia cuma sekeping saja. Awak nak isi macam mana? Tak ada ruang. Okey. Jadi sama juga dengan botol. Botol ni dia ada ruang. Okey? Nampak ni ruang. Ni kita panggil ruang. Kita boleh isi maksudnya. Sama ada kita boleh isi dengan pepejal, boleh isi dengan cecair ataupun isi dengan gas. Okey, boleh Siti Hajar? Okey, dapat? Nanti kamu try buat. Kamu okey, tutup mikrofon dulu. Saya dah bunyi. Okey, jadi kamu tengok tadi adik yang kamu tengok video tadi, dia isi apa tadi? Dia isi air dalam bekas, betul tak? Dia ambil air dalam span, dalam besen tadi, dia gunakan span, dia perah. Okey, dia perahkan dalam bekas, dalam botol. Kenapa dia isi air dalam botol? Sebab botol itu mempunyai ruang. Kalau ada ruang, maka kita boleh isi. Okey, cuba kamu tengok rumah kamu. Okey, kamu boleh tak masuk dalam rumah? Boleh. Kenapa kamu boleh masuk dalam rumah? Sebab terlalu luas ruangnya. Ya, kerana kamu rumah kamu mempunyai ruang. Kalau rumah kamu macam dinding, boleh tak kamu nak masuk kat dinding tu? Tak boleh. Kalau ada pintu Boleh. Magic lah siapa yang boleh masuk dalam dinding tu kan. Dia ada ilmu orang kata. Kalau macam ada ruang, macam contohnya bilik, rumah, ataupun pasar raya, kita boleh panggil dia ruang. Sebab kita boleh masuk dalam tu. Okey, dapat? Okey, kita kembali. Itu maksudnya ruang. Maksudnya boleh diisi. Boleh dimasukkan dengan pepejal, cecair, gas. Kalau pasar raya, kita yang masuk. Kita adalah pepejal. Pepejal tu maksudnya keras. Cecair ataupun rumah yang banjir. Kan dekat Kedah banjir kan? Rumah yang dimasuki air banjir, itu kita panggil dia cecair. Okey? Rumah dimasuki air banjir. Air banjir tu kita panggil dia cecair. Okey, macam mana pula dengan gas? Rumah, macam mana kita boleh bernafas dalam rumah? Sebab dalam rumah kita ada ruang untuk gas. Maksudnya ada gas apa pula? Kita bernafas gas apa yang kita sedut? Gas oksigen. Maksudnya gas oksigen yang ada dalam rumah kita yang membolehkan kita bernafas. Kalau rumah kita tak ada ruang, tak ada gas boleh masuk, tak ada cecair boleh masuk dan kita sendiri pun tak boleh nak masuk. Ingat, isi padu mesti ada ruang. Okey? Kalau tak ada ruang, kamu tak boleh isi dia dengan pepejal, cecair ataupun gas. Okey, siapa yang faham?
Saya. Ingat, isi padu mesti ada ruang. Okey. Seterusnya, siapa nak jadi kawan nombor 2 ni? Dia nak jadi, siapa nak baca yang rambut kuning dulu? Saya nak baca yang rambut coklat lelaki. Boleh. Siapa nak baca yang warna kuning tu? Siapa yang belum baca lagi? Penat tau Mak Limah buat gambar kartun hari ni untuk awak. Okey. Jom, siapa nak baca? Siapa nak baca? Cepat-cepat, lekas-lekas. Sofia nak baca tak Sofia? Cepat. Saya. Okey, bagus. Okey. Sepadu botol. Baca yang ini dulu. Yang ini dulu. Okey. Keluar ke tak keluar? Keluar. Keluar kan? Okey, boleh baca sekarang. Padu susu. Okey, yang lain, sila tutup mic dulu. Tutup mic yang lain. Bagi ruang untuk kawan kamu baca. Okey, cuba baca. Karina Sofia. Isi padu susu kotak dinyatakan dalam unit mililiter atau ditulis ml. ml. Okey. Siapa? Ryan tadi nak baca yang lelaki? Saya semua Ryan. Okey. Isi padu botol dinyatakan dalam unit liter atau ditulis L. Okey. Yang ketiga, siapa nak jadi rambut warna coklat? Saya Alisa. Okey, bagus. Okey. Isi padu tangga air pula dinyatakan dalam unit meter padu atau ditulis M3. Okey, bagus. Okey, ini adalah contoh 3 objek yang mempunyai ruang. Okey, dan semua ruang itu mempunyai unit dia. Okey. Ingat, semua ini ada unit. Okey, contohnya air kotak. Okey, kamu tengok air kotak. Siapa yang ada air kotak? Cuba lihat, ada tak ml dekat tepi kotak tu? Cuba tengok. Cuba kamu bagi tahu berapa nombor yang dia bagi dekat kamu. Okey, siapa yang ada tadi? Kotak dulu, air susu kotak tu. Siapa dah jumpa? Kebal dah jumpa ke belum? Alimah tak jumpa, yang jumpa tanda halal je. Ada. Semua yang mempunyai ruang mesti ada sukatan dia. Lima, saya punya yang ni, yang saya guna botol ni dia tulis ML bukan L. Tak ada pun dia tulis L. Okey, boleh. Saya punya 200 ml. Saya 200 ml. Ya. Okey, semua. Saya ni 250. Okey, betul. Betul. Okey, tutup mic dulu. Okey, bagus. Siapa yang dah jumpa tadi bagus. Okey. Semua ruang mesti ada isi padu dia. Sama juga dengan air kotak ini. Bila dia tulis dekat situ 200 ml, bermaksud air yang boleh kita isi dalam kotak ini cumalah 200 ml sahaja. Okey. Siapa yang 250, bermakna air yang boleh masuk dalam kotak dia itu 250 ml. Okey, tadi siapa yang dapat botol ml tadi? Warayan 100 ml. Okey, maksudnya botol air awak tu airnya boleh isi sebanyak 100 ml sahaja. Okey? Jadi isi padu ini dinyatakan dalam milimeter ataupun ml lah. Dia punya unit dia ml secara ringkas dia. Okey, kalau dia tulis ml, takkan dia nak tulis 200 milimeter macam ni, panjang. Jadi dia akan gantikan dengan ml. Okey, sebut milimeter. Milimeter. Okey, untuk benda yang kecil, okey, tutup mic dulu. Okey, untuk objek yang ruang dia kecil, kita akan menggunakan ml sahaja. Okey, ruang yang kecil macam air kotak tu kan dia kecil. Jadi kita akan guna ml. Okey, kita lihat dekat sini pula, okey.
Isi padu dinyatakan dalam liter. Liter ejaan penuh dia. Simbol dia adalah L, liter, L. Okey, kamu akan jumpa. Siapa yang pakai botol besar macam Malimah ni, nampak tak? Okey, tutup mikrofon. Gangguan. Adam, tutup mikrofon Adam. Halimah saya pakai botol air manis. Tak apa. Air manis ke, air tawar ke, air masin ke boleh. Botol air Jadi gas. jadi botol awak tu mesti ada logo, ada unit. Okey, macam botol saya ada 1500 ml di situ. Okey? 1500. 1500. Okey, sekejap biar saya bagi tahu. Serius. Ya, betul. 1000. Halimah, saya punya botol dia tulis 500 milimeter. Okey, tak apa. Botol awak kecil. Okey, untuk botol yang besar macam saya, dia tulis dekat situ 1500 ml. Okey, ini dia sukat melalui ml. Cara kecil, unit yang kecil. Okey, kalau kita tukarkan kepada unit liter, dia akan jadi 1.5 liter. Baru kita nampak besar. Okey. Kalau 1500 ni dia guna unit yang kecil. Kalau nak tukar kepada unit yang besar, liter, dia akan jadi 1.5 liter. Okey, ini jadi maknanya Mak Halimah punya botol tu dah lagi besar lah daripada air minuman yang kena tuang tu. Ya, maksudnya milimeter ni kecil, ukuran untuk sukatan isi padu yang kecil. Lepas tu kalau liter untuk kita sukat benda yang lagi besar. Okey, siapa nak baca yang tangki air pula? Saya. Okey, baca. Isi padu tangki air pula Nyatakan. dinyatakan dalam unit meter padu atau ditulis M²3. Okey, nampak tak? Dekat sini dia bagi gambar tangki air. Siapa yang tak pernah tengok tangki air ni seumur hidup dia? Tak pernah tengok tangki air tu macam Saya mana? pernah Saya tengok. pernah nampak dekat pantai. Nampak dekat 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 rumah saya Ah, dekat atas bumbung, dekat bumbung tu ada. Ya, tangki air ni ada kat rumah kita. Okey, jadi tangki air tu besar ke kecil ataupun sama je saiz dengan botol air dengan air kotak ni? Besar. Dia sangat ni. Jadi bila dia sangat besar, dia luas, maka ruang air yang masuk dalam tangki air ni kita akan sebut unit dia meter padu. Ataupun kita tukar dia punya simbol M3. Okey? Sebab apa dia M3? Sebab dia besar sangat. Okey? Mak Halimah, bukan kalau besar kilometer ke? Kilometer untuk panjang. Okey? Ini kita nak isi ruang. Okey? Kita akan isikan padu. Nampak tu? Isi padu. Meter padu. Kita akan guna dia padu. Tak ada kilometer padu. Tak ada. Okey? Jadi yang besar ini kita akan isi dengan unit meter padu ataupun M3. Kenapa kita guna meter padu? Sebab dia besar. Okey, dia sangat besar daripada botol air dan air kotak tadi. Okey, unit yang paling kecil ml. Besar sikit liter. Paling besar meter padu. Okey? Seterusnya mari kita lihat. Kawan-kawan, mari fikirkan apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair pada objek-objek di atas ini. Ini siapa yang sucuk vaksin ni? Tengok dekat sini. Agak-agak berapa dia guna apa ni kalau shrink ni? Shrink besar ke kecil? Jadi dia akan menggunakan unit apa untuk isi cecair dalam tu? Isi ml. Nak isi vaksin menggunakan unit ml. Macam vaksin Pfizer, Sinovac, AstraZeneca kan cocok guna shrink kan. Jadi isi cair yang nama dia Pfizer, yang nama dia Sinovac, nama dia AstraZeneca itu dia menggunakan cair unit mililiter ml. Okey?
Seterusnya tengok jug air. Jug air dah besar sikit. Rasa-rasa dia akan menggunakan unit apa? Liter. Liter. Dia akan gunakan liter. Okay. Kenapa ml? ml ini dia punya isi padu dia 100 ml. Dia sikit je. Kalau liter dia punya nilai dia adalah 1000 liter. Okay. Kalau ini, tak apalah Maklimah tak nak ajar yang ini. Ini kamu akan ajar dalam matematik. Okey, yang ini kolam renang pula. Besar lagi. Dia akan guna apa? Luas. Meter padu. Meter padu. Dia akan menggunakan meter padu. Sebab dia besar. Okey, macam tangki air tadi dia besar. Ya, Wan Ryan. Okey, seterusnya. Okey, mari kita lihat mengukur isi padu kotak lohong. Okey, ini namanya kotak lohong. Okey, siapa nak jadi murid? Saya. Okey, sila bacakan. Siapa jadi murid? Berapakah isi padu lohong Cikgu Adam? Berapakah isi padu kotak lohong ini, Cikgu Adam? Okey, mana Cikgu Adam? Keluar, Cikgu Adam. Adam Di mana? Mana Cikgu Adam? Dia tak buka kamera. Okey, buka kamera Cikgu Adam. Sebelah. Okey, Cikgu Adam, sila baca Cikgu Adam. Murid tanya tu. Ada yang sebelah. Cikgu Adam. Hello. Kita boleh mengukur isi padu kotak lohong menggunakan kubus 1 cm padu. Mari cikgu tunjukkan. Okey. Sebelum Cikgu Adam baca lagi kat bawah, mari kita tengok dulu. Ini namanya kotak lohong. Okey, kotak lohong ni kamu boleh guna apa-apa kotak. Kotak TV ke, kotak beli, kotak kamu beli mainan ke kan. Yang kotak 4 segi ni dalam dia kosong. Nama dia kotak lohong. Okey. Kita akan ukurkan ni dengan 1 cm padu. Okey, kat sini kamu lihat ukuran dia adalah 2 cm. Ini tinggi, ini panjang dengan luas. Okey, lebar. Okey, panjang, luas. Okey, ini panjang. Okey, ini adalah panjang. Ini cara mengira bagi isi padu. Okey, nanti dulu jangan tekan-tekan. Okey, ini panjang. Warayan, nanti dulu Warayan. Okey, ini panjang, ini lebar. Okey, tepi adalah ukuran untuk lebar. Manakala atas ini kita nak ukur tinggi. Okey. Bila kita darabkan, tebal pula tulisan hari ni. Okey, bila kita darabkan panjang, darab dengan lebar, darab dengan tinggi, maka kita akan dapat seluruh isi padu ruang kotak ini. Okey, kita akan dapat semua dalam ni. Okey, dengan cara panjang, lebar dan tinggi. Okey, ini kita nak ukur untuk benda yang keras. Okey, contohnya kan kotak, awak nak simpan toys kan? Awak nak simpan toys dalam kotak. Okey, awak kena tahu kotak yang awak nak gunakan itu berapa isi padu dia yang boleh diisi. Okey, kalau ini 2, darab 2. Okey, jadi macam mana kita nak mengenal isi padu ini? Yang pertama, ukur menggunakan kubus 1 cm. Okey, kita tengok dulu kat sini. Okey, Cikgu Adam, sila baca Cikgu Adam. Saya nak jadi murid. Okey, boleh? Memang saya nak jadi murid juga. Sebab tadi saya jadi murid. Memang dah jadi murid. Jika satu kubus bersamaan 1 cm Nanti belum. Saya nak Cikgu Adam dulu. Ada yang sebenar ya? Ya, Adam yang sebenar. Isi padu kotak lohong kita boleh isikan dengan setiap kubus 1 cm padu. Okey, tengok dekat sini. Okey, Cikgu Adam kata isi padu kotak lohong ini boleh diisikan dengan kubus. Okey, katakanlah ini kubus. Okey, kubus. Apa maksud kubus 1 cm ini? Ni. Nampak tak ni? Ini satu. Ni yang saya lukis ni, nampak tak dalam kotak garisan merah ni? Nampak.
Ini adalah satu kubus. Pak. Kalau ini berapa kubus pula? Dua. Satu. Okey, ini satu 2 kubus. dah jadi 2 kubus. Okey, kita ambil yang belakang pula, satu kubus lagi. Dah berapa kubus? 3 kubus. Okey, kita ambil satu lagi kubus ini, jadi berapa kubus? 4. 4. Okey, kita guna pula satu lagi kubus ini. 5. Okey, kita guna lagi satu sini. 6. Okey, kat belakang kita tak nampak kan? Yang belakang atas tu. Satu lagi. 7. Yang atas ni bawah dia yang macam ni. Bawah dia satu lagi. Lah. 8. Jadi setiap satu kubus ini, okey, setiap satu kubus ini dia mempunyai 1 sentimeter. Okey, kejap ya, saya lukiskan. Okey, kubus yang kamu tengok tadi tu, saya keluarkan satu. Okey, ini panjang dia 1 cm, lebar dia 1 cm dan tinggi dia 1 cm. Jadi dia punya isi padu bagi satu kubus ini adalah 1 cm per padu. Padu dia punya simbol dia 3. Okey, isi padu 1 cm. Maksudnya satu kubus ini adalah 1 cm padu. Okey, padu ini kita tulis dalam bentuk 3. Macam ni 3, nampak? Okey. Jadi satu kubus ini yang kamu nampak ni, jumlah isi padu dia adalah 1 cm padu. Okey. Jadi kita ambil satu ini, kita masukkan dalam kotak ni. Okey, kita isikan dia. Okey, isikan dia sampai muat satu kotak. Jadi bila kamu dah isi tadi, inilah dia yang kamu kira tadi. Okey. Kamu kira, kamu letak satu persatu tadi kan? 1 kubus, 2 kubus, 3 kubus, 4 kubus, 5 kubus, 6 kubus, 7 kubus dekat belakang tadi. Kubus dan 8 kubus. Cukup. Masuk dalam ni, muat semua satu kotak lohok ini. Dapat tak? Kamu isikan dia ukur dengan satu kubus mula-mula. Okey. Jadi, siapa nak baca yang murid ini? Yang belum baca lagi. Nak Maimah. Okey, Luqman. Jika satu kubus bersamaan 1 cm padu, ini bermakna kita memerlukan 8 kubus untuk memenuhi jumlah isi padu kotak lohong. Maka isi padu kotak lohong ini ialah 8 cm padu. 8 cm padu. Dapat tak? Dia kata okey, dia kata 8 kubus. Tadi kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya kamu dah isi 8 biji kubus ke dalam kotak lohong ini. Bila kamu dah letak 8 kubus, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti kejap. Satu kubus bersamaan 1 cm padu. Okey, kamu letak 8 biji kubus. Okey, bersamaan berapa 8 biji, berapa isi padu kubus dalam tu? Faham tak? Satu kubus ada 1 cm padu. Kemudian kamu masukkan dalam kotak ini sebanyak 8 biji. Bermakna adalah 8 cm padu. Nampak tu? Jadi disebabkan kamu letak 1 cm padu kubus, kamu letak 1, lepas tu kamu isi lagi 2, 3, 4. Maimah, 8 cm padu tu apa Maimah? Saya tak pernah dengar. Memang kamu baru masuk kelas ke Adam? Sebab tadi kita dah belajar tadi. Okey, jadi 1 ni 2, dapat tak? 1, 2, 3. Bila dia ada 3, maka kamu kena letak nilai dia 3. Okey? Satu kubus yang kamu nampak tadi, dia ada 1 cm padu, jumlah dia. Kamu masukkan dalam kotak, penuhkan, kamu akan dapat 8 biji kubus. Kalau 1 biji kubus adalah 1 cm padu, kalau 8 biji kubus, maka dia adalah 8 cm padu. Jadi jumlah bagi isi padu lohong itu akan menjadi 8 cm padu. Okey, dapat tak?
Macam mana kamu tahu dia 8? Sebab tadi kamu dah ambil. Kamu dah ambil ini satu kubus tadi. Satu kubus 1 cm padu. Kamu ada satu, kamu masukkan dari, penuhkan kotak tu. Kamu penuhkan, inilah dia. Kamu dapat 8 biji kubus. Kamu telah menggunakan 8 biji kubus. Dengan 8 biji kubus itu, maka jadilah dia 8 cm padu. Satu biji kubus adalah 1 cm padu. Kamu penuhkan dia sebanyak 8 biji. Maka bersamaan 1 darab 8? 1 darab 8. 8 cm padu. Jadi semua ruang yang ada dalam kotak lohong ini adalah 8 cm padu. Okey. Dapat tak? Sebab kita ukur dia dengan menggunakan 1 biji kubus. 1 biji kubus 1 cm padu. Kamu letak 1, kamu letak 2, letak 3, letak 4, letak 5, letak 6, letak 7, letak 8. Dah letak 8 penuh, cukup satu kotak lohong ni. Maka jumlah dia adalah 8 cm padu. Okey? Alimah. Ya? Kalau yang macam 3 kecil tu, itu sebenarnya persegi ke padu? Itu padu. Ini. Segi tak ada. Kita tak belajar segi dalam ni. Segi dalam luas. Okey. Untuk kamu belajar padu. Nampak tak? Isi padu. Ni kataan dia, padu. Okey. Isi tu maksudnya kamu letak dalam ni sampai padu. Padu tu penuh. Okey, boleh? Apa maksud isi? Kamu isilah. Isi barang. Isi air ke, isi pepejal ke, isi padu. Sampai padu. Sampai penuh. Jadi, berapa isi padu kotak lohong ini? Berapa isi yang penuh bagi kotak lohong ini? Adalah 8 cm padu. Padu dia punya nilai mesti angka 3. Okey. Sebab apa dia angka 3? Kamu tengok sini. Ni panjang, darab lebar, darab tinggi. Dia ada 3 kali. 1, 2, 3. Sebab itu kita akan simbolkan dia dengan sentimeter padu. Padu nilai dia 3. Sebab kamu darab 3 kali. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, faham? Okey, kita tengok pula. Tadi kamu kira pepejal. Kamu masukkan kubus. Kubus kan benda keras. Pepejal kamu akan isi menggunakan kubus. Bagaimana pula kamu nak ukur isi sampai padu bagi cecair, bagi air tadi. Yang macam shrink tadi kan. Macam Pfizer, macam kamu nak isi Sinovac. Macam mana? Itu adalah cecair. Macam mana kamu nak isi dia? Kalau ini kamu bayangkan kamu simpan mainan kamu dalam, ataupun kamu simpan pensel kamu dalam pencil box. Kamu tengok kotak pensel box kamu kena anggarkan, kamu kena agak. Saiz kotak pensel box kamu tu, berapa banyak pensel boleh masuk. Okey. Kalau kotak kamu 8 cm padu, maksudnya kamu boleh isi barang-barang pensel alat tulis kamu itu cukup sebesar 8 cm padu kotak pensel box sahaja. Itu contoh benda pepejal. Okey, untuk cecair, ya Wan Ryan, awak cik ketuk-ketuk tu awak cakap apa? Saya sebut nama dia, tak nak cakap pula. Okey, mengukur isi padu cecair. Okey, ni cecair. Wan Ryan, jangan tekan-tekan Wan Ryan. Okey, mengukur isi padu cecair. Okey, siapa nak jadi cikgu? Tak nak jadi, siapa nak ni? Siapa nak jadi murid? Okey, siapa tu? Awak tak buka, sila buka kamera awak sekarang. Adam, buka kamera awak. Okey, Khairin, awak jadi muallimah. Ni awak ni kat sini. Okey, sekarang siapa nak jadi murid? Siapa nak jadi murid? Siapa yang belum lagi jadi murid? Yang belum baca lagi? Okey, cepat-cepat. Kelas kita tak lama pun, 40 minit je. Ya. Okey, sila baca. Jadi murid dulu. Muallimah. Ini nama penuh dia, Muallimah Khairin. Khairin.
Okey, baca terus. Bagaimana saya mahu mengukur isi padu air kotak Milo. ini. Okey, awak buka mikrofon, awak buka kamera, saya tak kenal awak siapa. Kalau awak nak belajar, awak kena buka kamera. Okey. Siti Hajar. Baru saya tahu siapa dia. Sebab dia tu tak buka kamera dia. Okey, Kak Irin, sila baca. Air kotak Milo ini isi padu 200 ml. ml, milimeter. Kita panggil dia milimeter. Okey, nampak tak air kotak ni? Air kotak ni sama macam air kotak minuman awak tadi. Awak jumpa 200 ml. Tengok dekat kotak memang akan ada. Dekat botol air minuman pun mesti ada juga. Sebab ada ruang. Bila ada ruang, mesti ada nilai isi padu dia. Okey. Cikgu dia kata, Cikgu Khairin, Muallimah Khairin ni kata, air kotak ini 200 ml, 200 milimeter air Milo. Okey, sekarang ini macam mana? Okey, Khairin, sila baca Muallimah Khairin. Kenapa awak tutup kamera, Khairin? Kita mengukur isi padu air Milo dengan menggunakan alat silinder penyukat. Okey, kamu tengok sini. Kalau kita nak lihat isi padu cair, benda yang berair ni kan, kita kena ukur dia menggunakan silinder penyukat. Ini namanya silinder penyukat. Macam mana nak ukur silinder penyukat ni? Kita tengok bawah. Okey, siapa nak baca? Muallimah Khairin? Baca dari atas dulu. 1, 2, 3. Macam ni. Kita mengisi air Milo ke dalam silinder penyukat. Kemudian kita lihat sukatan isi padu tersebut. Okey, bawah. Sukatan secair bagi air Milo ialah 200 mm atau ditulis 200 m. M. Ada lagi satu tu. M. L. ml. Okey, lagi. Ia dibaca dengan cara kedudukan mata berada pada aras meniskus. Bukan meniskus. Meniskus. Okey. Ini tak payah baca. Okey, kita tengok. Isi air, dia kata, Muallimah kata, isi air Milo dalam silinder. Okey, kamu ambil kotak Milo tadi tu, kamu isi dalam ni. Isi, penuhkan sampai habis air Milo dalam kotak tu. Kemudian, nampak ni, bila dah isi, air Milo tu akan berhenti dekat salah satu garisan yang ada dekat dalam silinder ni. Okey, dia akan berhenti dekat mana-mana, salah satu. Okey, jadi lepas dah isi air Milo tadi, paras air Milo itu berhenti dekat sini. Sebab tadi kamu kata air Milo tu 200 mm kan? Jadi dia akan berhentilah dekat nilai 200. Dia tak akan berhenti dekat 300. Kalau dia berhenti dekat 300, bermaksud kotak Milo itu salah ukuran dia. Okey? Tak sesuai untuk air Milo 200. Kalau kata 200, maksudnya kotak dia mesti 200. Okey, jadi bila kamu dah isi air dalam silinder penyukat, air Milo itu berhenti di takat nombor 200. Sebab air kotak tu 200, maka dia akan berhenti dekat 200. Okey, bila kamu menggunakan silinder penyukat, kamu kena tahu cara untuk mengukur. Nak baca, macam mana nak baca ukuran ini? Okey. Kamu akan baca dia menggunakan cara meniskus. Okey, cara apa? Meniskus. Okey, Iqbal tegak Iqbal. Okey. Nanti cikgu suruh baca, Muallimah suruh bacalah semua ni Iqbal. Okey. Iqbal baca ni Iqbal, bawah ni Iqbal. Nombor 3 tu.
Meniskus ialah permukaan cecair di dalam satu bekas yang kelihatan berkeluk. Berkeluk. Apa itu berkeluk? Awak nampak tak air tu kat tepi ni naik sikit? Nampak tak? Naik. Naik tak? Nampak tu? Ini kita panggil dia meniskus. Itu dia berkeluk. Okey, dia macam melompat ke atas sedikit. Kejap saya besarkan lagi. Saya besarkan. Nampak tak? Dia nampak tak tu? Dia naik kan? Nampak tak paras ni? Dia berkeluk. Nampak tu? Dia ada sengit macam tu. Nampak ni dia sengit tepi. Okey? Bila dia sengit macam ni, maka mata kita kena lurus sama dengan meniskus tu, yang berkeluk tu, yang naik ke atas tu. Mata kamu mesti sama, selari. Sebab itu kita panggil dia aras meniskus. Kamu tak boleh tengok mata kamu macam ni. Kamu tak boleh tengok mata kamu macam ni. Okay? Mata kamu tak boleh macam ni. No, tak boleh. Dan mata kamu juga tak boleh lihat macam ini. Pun tak boleh. Okay? Mata kamu mesti lurus. Kalau mata kamu tengok dari atas, kamu tak akan jumpa aras yang sama. Kalau kamu tengok dari bawah pun, kamu angkat. Contohnya kamu buat macam ni. Okey, kamu angkat botol tu macam ni. Kamu nak ukur air ni. Okey, kamu nak ukur. Kamu tengok macam ni. Kamu tengok dari bawah. Tak boleh. Kamu tengok macam ini pun, tak boleh. Okey, kamu kena tengok sama level dengan air ni dengan mata kamu. Okey, mesti sama. Okey, Wan Ryan, kalau awak tak nak cakap apa-apa, awak jangan ketuk. Saya ada soalan. Apa dia soalan awak? Iyalah, air kan bergerak-gerak tapi kita nak ukur dia macam mana sebab dia kan bergerak-gerak. Kan apa? Jadi kita ukur, jadi kita tengok pun macam tak boleh nak ukur lah sebab dia bergerak-gerak. Ombak. Okey, bagus soalan itu. Terima kasih. Okey, kamu punya soalan tadi air tu bergerak. Okey, kalau macam tu awak kena tunggu air tu berhenti bergerak-gerak. Okey. Tapi dia bukan gerak macam ni. Dia tak gerak macam ni. Dia tak banyak macam ni pun. Dia akan gerak sikit je. Dia gerak sikit pun dia tak akan ganggu ukuran yang ke atas ni. Dia tak akan masuk dekat sini. Dia tak akan masuk dekat sini. Kalau dia masuk, nak buat apa? Kamu kena tunggu dia berhenti dulu. Okey, tunggu sampai betul-betul dia dah jumpa takat dia yang sebenar. Kalau dia gerak sikit yang tak akan masuk dekat paras ini, tak apa. Tapi kalau dia dah bergerak, dia dah masuk dekat sini, dia masuk dekat sini, dia masuk dekat sini, maka kamu kena tunggu dia slow dulu. Perlahan-lahan, okey? Tunggu dia perlahan-lahan sampai dia jumpa takat paras dia yang sebenar. Dan mata kamu akan lurus tengok meniskus. Okey, tengok tepi dia, lekuk dia tu. Okey, dekat mana lekuk air itu? Okey. Lekuk air ini dia berada pada dinding botol. Okey. Dia berada di dinding silinder ini. Kat dinding kat tepi ni je. Tepi je. Kalau siapa ada botol air, awak boleh tengok air awak sekarang. Betul-betul air dekat dinding botol tu awak kena tengok. Air kotak awak tak jumpa sebab dia tutup. Kalau air botol mineral, awak boleh tengok. Dia berhenti tu betul-betul dekat dinding. Okey, boleh? Boleh. Tapi saya punya botol air tak ada air. Okey, tak apa. Nanti awak cuba buat. Boleh? Jadi nak isi air dalam botol, kita menggunakan isi padu ml. Okey? Ataupun Memang saya tak ada silinder penyukat, saya ada ni. Tapi yang ni dia tak ada tulis ml dekat sini. Okey, ataupun awak menggunakan botol air. Okey, kamu tengok botol air kamu ni. Botol air kita ada tulis 20, ada 30, ada 100, ada 500. Ukur dekat situ. Okey? Boleh? Nampak banyak sekarang botol air yang dah ada sukatan. Awak pergi kedai RM2 pun dah ada sukatan setiap air botol tu. Boleh? Memang saya ada pergi mengaji. Okey, bagus. Okey, siapa ada mengaji, pergilah mengaji. Okey, seterusnya kamu tengok yang berlekuk itu di dinding. Maka kamu akan tengok paras air itu di dinding. Lekuk itu, okey? Meniskus nama dia. Boleh? Alright, okay. Macam nak tikus. Meniskus. Bunyi macam sama tapi lain. Okay, kita buat satu aktiviti.
Okey. Buat 5 bagi link. Saya tak sabar. Okey, kita buat. Saya nak tengok kamu faham tak? Detik-detik yang saya tunggu akhirnya. Apa tu nama? Okey, kita akan buat challenge. Okey? Okey, sila masuk. Mak Lima, screen Mak Lima hitam. Okey, tak apa. Memang. Mana tutup. Tengok dekat chat, awak klik dekat situ. Okey, Mak Alimah, kenapa dia tulisan dia warna hitam? Selalunya warna biru, tak boleh tekan. Okey, sekejap. Awak tekan quizzes. Tak boleh, tak boleh. Sabar. Okey. Lima kalau tekan nanti tu mouse tu bentuk je jadi lain. Mak Alimah. Bagi sekali lagi link tu saya select. Okey. Sila masuk dalam link yang saya bagi ini. Okey, kod dia adalah Koi. 658 716. 658 Okey. 658. Okey. Link yang aku yang bawah. Apa yang bawah? Aku yang 5 masuk unit balik 7 yang mana pada 7 6. Mak Alimah, link dia apa? Okey, lagi sekali saya tersilap. Okey. Link dia 388 103. 388. Okey, masuk dulu. Mak Alimah dia punya kod tu. 388 103. Okey. Okey, sekejap. Okey, siapa tak dapat tekan, sila tekan link ni. Okey, tekan link yang terbaru saya bagi tu. 388. Okey, ni Alpha dah masuk. 103. Join. Okey, ni Alpha dah masuk, Ku Haziq dah masuk, Siti Hajar dah masuk. Okey, Wati Yudi dah masuk. Okey. Okey, Lukman Hakim dah masuk. Erina Sofia dah masuk. Mak saya pun dah masuk. Okey. Okey, siapa yang dia kena keluar daripada kelas ini sebab dia mungkin berkongsi tab, awak boleh keluar dulu, tak apa. Nanti saya bagi latihan ini. Okey? Saya dah masuk. Dah masuk, okey. Yeay! Okey, dah masuk belum? Dah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Kita semua ada berapa orang ni? Siti Hajar dah masuk belum? Dah. Saya tak nampak pun nama awak ni, kejap. Ada 8 Mak Lima. Okey, ada 8. Kamu ada berapa orang sekarang ni? 11. 11. 10 orang. 10 orang. Mari lagi 2 orang. Adam dah masuk ke belum? Lift. Dia apa? Dia lift? Tapi kenapa ada 8 orang? Masih ada lagi 10 orang ni. Dah dia lift. Yang 11 orang ni termasuk Alimah. 11 orang termasuk Alimah. Okey, 11 plus 9. Okey, seorang lagi. Siapa yang tak masuk lagi? Seorang. Seorang lagi. Okey. Seorang lagi. Seorang lagi. Dah? Lokman, Erina, Aisyah, Okey. Kita akan mulakan sekarang. Okay, ready? Bismillahirrahmanirrahim. I'm ready! Okay, kita tengok. Siapakah yang akan memenangi tempat pertama?
Raja menunjukkan sebatang ke air. Isi padu tangkai air dengan ke dalam ini. Padu. Cantik. Okey, wah semakin sengit. Raja menunjukkan seorang murid yang membaca Damaskus. Atasku. Okey, semakin sengit. Luqman Hakim, tempat yang pertama. Manis. Okey. Anak, salah. Wah, Erina Sofia. Okey, telah mengambil tempat beberapa Hakim. Okey, Siti Hajar dah naik. Oh, kenapa awak ada warna oren tu? Aduh. Okey, alright. Erina Sofia masih lagi. Siapa nak turunkan Erina Sofia? Seorang air. Isi padu air botol digoreng dari ini. Okey. Betul. Wakiudin dah naik. Okey. Hebat. Okey, Kuhaziq dah naik dah. Okey, lagi. Okey, siapa ni? Erina Sofia masih lagi nombor 1 lagi. Okey, Luqman Hakim masih kekal di nombor 2. Wakiudin dia berlawan dengan Nik Aufa. Naik turun dengan Nik Aufa. Okey. Okey, Wakiudin. Datang. Ya Allah, betul. Yes. Okey, lagi. Nombor 1. Macam ML. Okey. Teruskan. Masih belum ada pemenang, maka kamu masih lagi boleh lawan kawan-kawan yang lain. Atasi kawan-kawan yang lain. Okey? Paslah. Sengit dah. Okey, lagi. Raja menunjukkan aktivitas sekumpulan murid. Okey. Yes. Aduh. Alima dah siap. Okey, dah siap. Okey, tak apa. Kita tunggu kawan-kawan yang lain dulu. Kita akan tengok. Pastikan semua orang dah siap, baru kita boleh tengok siapa yang terpilih. Alima masih salah 3. Awak siapa? Luqman ke Iris? Salah 2. Okey, tak apa. 6 betul. Okey, tak apa. Mak Imah boleh nak main lagi tak? Sekali je. Permainan ini sekali sahaja. Okey. Siapa yang masih belum siap lagi? Okey, sebelum Mak Imah end kan? Oh, ada lagi lagi. Okey, ada yang masih lagi running. Okey, siapa yang dah siap? Wow, okey. Okey. Kita turun jadi nombor 4. Okey, kita lihat. Pertama adalah Nur Erina Sofia. Okey. Kamu tadi dah tunjuk tadi kan? Pemenangnya ialah Nur Erina Sofia. Mana Erina Sofia? Ya, saya. Mana saya awak tak angkat awak yang tepi ni. Okey, Erina Sofia mendapat tempat yang pertama. Okey, nanti Muklimah bagi awak hadiah, okey? Okey. Pemenang dia cuma seorang setiap minggu. Jadi kita dah habis dan kita dah tahu pemenangnya. Okey, apakah perasaan awak ketika main quizzes ini tadi?
Kamu berlawan dengan kawan-kawan yang lain. Bersaing dengan kawan-kawan yang lain. Apa yang kamu rasa? Maklimah dengar suara Haris Ryan tadi. Okey. Saya rasa macam tak ada apa sih, terus jawab cepat-cepat ni. Ya, terus jawab. Okay, nak jawab je. Okey, kamu jawab tu soalan dia ada tak berkaitan dengan kamu belajar tadi? Okey, kamu jawab tadi ada tak kaitan dengan kamu belajar hari ni? Ada kan? Jadi soalan dia memang senang lah, tak susah pun. Soalan tak lari, semua soalan pada hari ini. Okey, jadi Aina Sofia nanti Maklimah mesej awak, okey. Untuk soalan untuk seterusnya, okey, kita kena ingat bila kita belajar isi padu, kita kena tahu objek itu mesti mempunyai ruang. Yes, ruang. Ruang untuk diisi oleh pepejal, cair ataupun gas. 3 benda itu yang boleh isi dalam sesuatu objek yang mempunyai ruang. Okey, untuk pengukuhan kerja sekolah kamu siapkan buku aktiviti sains 57, 58, 59 dan 60. Wan Haris Ryan, Maklimah tak dengar suara awak. Sebab suara awak. Maklimah. Ya? Itu saya telah ada sampai 57, jadi saya buat 3 sajalah Sebab hari tu saya belajar. Okey, tak apa. Okey, 57, 58, 59 dan 60. Okey, untuk aktiviti kelas kita pada minggu hadapan, kamu perlu sediakan botol. Kotak tak perlu. Kamu sediakan botol kosong yang tak ada air. Kemudian sediakan bekas yang besar sikit. Okey. Sebenarnya saya nak kamu sediakan botol yang ada sukatan. Boleh tak? Yang macam Maklimah cerita tadi, ada botol kedai RM2 ada jual, ataupun botol minuman kamu. Okey, botol minuman kamu ni. Dia ada nombor. Okey, Maklimah nak yang ada sukatan. Okey, sediakan botol yang ada sukatan. Maaf, saya soalan. Ya. Sekejap, bagi Maklimah selesaikan dulu. Okey, cari botol yang ada sukatan. Okey, kemudian sediakan sehelai kertas A4. Okey, kertas A4. Lepas tu sediakan cawan. Tak nak cawan lah, saya nak mangkuk. Okey, sediakan mangkuk dan sediakan span. Boleh? Botol yang ada sukatan, span, kertas A4 dan mangkuk. Itu sahaja. Boleh? Maklimah, saya ada soalan. Ya, soalan apa tu? Maklimah, saya kena kita orang kena guna botol plastik ke botol yang macam yang bawa pergi sekolah tu? Boleh, tak kisah, mana-mana pun boleh. Janji botol tu ada sukatan. Boleh? Botol Tupperware ni pun dia ada sukatan. 200, 500, 1,000. Cari botol tu. Okey. Sediakan kertas A4, sediakan apa lagi? Mangkuk kecil dan span. Span. Okey, boleh? Botol sekali. Botol yang ada sukatan ya. Kalau tak ada sukatan awak tak boleh nak tengok nanti. Isi padu je. Okey, boleh? Boleh. Okey. Jadi kita dah habis dah kelas kita pada hari ini. Ini sediakan pada minggu hadapan. Kita akan buat eksperimen. Okey? Okey. Alright, jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, jadi kita akan berhenti di sini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jaga diri. Assalamualaikum Maklimah. Terima kasih. Bye. Sama-sama. Jadi boleh tak? Ini. So ni. Ada tak sukatan dekat situ ditulis? Setiap. Ada sampai 2,000. Okey, boleh. Boleh. Pastikan setiap botol tu ada sukatan dia. Boleh?
Oh,